Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak dalam usaha menjalinkan kerjasama strategik dengan Kerajaan Sweden berkaitan pengurusan sisa buangan kepada tenaga WTE. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, inisiatif seumpamanya amat signifikan dalam usaha mencari penyelesaian sistem pelupusan sampah buangan yang lebih mampan di Sarawak. Menurut beliau, menerusi dasar pengurusan sisa pepejal yang cekap, Sweden terbukti berjaya menjana tenaga daripada sisa pepejal berbanding negara-negara Eropah lain. Beliau berkata demikian semasa mengetuai rombongan Kerajaan Sarawak ke Agensi Tenaga Sweden (SEA) di Stockholm pada Selasa. Turut hadir ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Duta Besar Malaysia ke Sweden Hafizah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hassan Abang Hikni, Peguam Besar Sarawak Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Liza Osman Wan Omar dan beberapa pegawai Kerajaan Sarawak. Dalam hal itu, Premier Sarawak menambah beliau sangat tertarik dengan keupayaan negara berkenaan dalam industri WTE yang mana Sarawak juga memiliki sumber hampir sama sekaligus berhasrat mencontohi kaedah pengurusan sisa pepejal di Sweden. Menyentuh perkembangan lain, Premier Sarawak juga tertarik dengan sistem grid elektrik rentas sempadan di Sweden yang mengekspor tenaga ke negara-negara jiran seperti Denmark, Norway, Finland, Jerman, Lithuania dan Poland. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari, Sarawak juga memiliki potensi keupayaan yang sama seperti Sweden dengan mengekspor tenaga elektrik ke negara jiran seperti ke Kalimantan, Indonesia. Terdahulu, Premier Sarawak dan rombongan telah diberi taklimat oleh Paul Wistin daripada Agensi Tenaga Sweden. Sejurus selepas taklimat tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari melakukan kunjungan hormat terhadap Menteri Perdagangan dan Pembangunan Sweden, Johan Forsell. Premier Sarawak bersama rombongan seterusnya akan meneruskan lawatan penanda aras ke Norway pada Rabu bagi mendapatkan pandangan tentang pembangunan dan pengendalian kemudahan penangkapan dan penyimpanan karbon CCS dan hidrogen di Bergen. Beliau bersama rombongan akan menamatkan lawatan kerja di London bagi mengadakan perjumpaan bersama pegawai atasan Shell di ibu pejabat syarikat multinasional tersebut. Laporan seterusnya, sebanyak 140 kontijen telah menyertai perarakan sembahyang keagamaan God Pageant Ceremony 2023 pada Selasa. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian turut hadir meninjau sambil menyempurnakan penyerahan sumbangan kepada para peserta kontijen. Perarakan anjuran Persatuan Heng Hua Seng Tiong itu bermula di Kuil Ahmahu dan melintasi beberapa kuil di kawasan sekitar seperti Kuil Tua Pek Kong serta Kuil Hong San Si sebelum kembali ke Kuil Ahmahu. Pelbagai persembahan juga ditonjolkan seperti tarian singa, tarian naga, watak-watak popular dari novel klasik Cina, hikayat jelajah ke barat dan pelbagai lagi oleh kontingen. Turut hadir ialah Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Weng Hong Seng, Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Tan Kai dan Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Koh Teck Wan. Ke paparan berikut. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Indonesia Dr. Sandiaga Uno di Bogor, Indonesia pada Selasa. Dalam satu kenyataan memaklumkan pertemuan itu diadakan sempena The International Conference on Responsible Tourism and Hospitality ICRTH serta untuk mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan. Selain itu, agenda kerjasama ekonomi antara Bogor dan Sarawak turut dibincangkan. ICRTH yang bermula dari 21 hingga 25 Ogos itu diadakan di IPB International Convention Centre IICC Bogor. Selanjutnya, sebanyak 53 buah menara telekomunikasi akan dan sedang dibina di bahagian Kapit oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC mengikut fasa dan dijangka akan siap semuanya menjelang 2024. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata dari jumlah tersebut 16 buah dibina di daerah Song, 14 buah di Bukit Mabong, 18 buah di daerah Kapit dan 5 buah di daerah Belaga. Katanya 96 lagi menara akan dibina Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di seluruh bahagian Kapit di bawah inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela. Kapit berapa tadi? 53.
53 menara smart di bahagian Kapit, di mana 16 daripada menara tersebut adalah untuk kawasan SOM. Dan ini merupakan usaha yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini, dan kerajaan Sarawak telah mengambil langkah intervensi untuk mempercepatkan liputan telefon dan internet di seluruh Sarawak apabila SDEC melaksanakan juga program saluran. Dan salah satu daripada program saluran yang dilaksanakan ialah membina menara smart, selain daripada menara yang dilaksanakan dibina di bawah program jendela yang dilaksanakan oleh pihak MCMC. Sehubungan itu, Datuk Julaihi turut memohon agar rakyat faham bahawa pembinaan menara telekomunikasi tidak semudah yang disangkakan kerana ia melalui proses seperti memerlukan pengesahan tanah dari Jabatan Tanah dan Ukur terlebih dahulu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan kerja rasmi ke daerah Song pada Selasa. Katanya lawatan itu bertujuan melihat sendiri keperluan dari segi kemudahan bekalan air bersih, bekalan elektrik dan liputan telekomunikasi di daerah tersebut. Selain itu, ujarnya ia merupakan usaha Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT untuk melihat sendiri keadaan di lapangan serta meninjau projek yang sedang dan telah siap dibina. Antara lokasi yang dilawati ialah Pusat Ekonomi Digital Pedi Song dan Menara Telekomunikasi Jendela Rumah Kanyan Sungai Lajan. Seterusnya pula, Timbalan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Helmi Osman dilantik sebagai Datuk Bandar Kuching Utara yang baru bagi menggantikan Datuk Junaidi Ridwan yang akan menamatkan perkhidmatan secara rasmi pada 31 Ogos ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, majlis akad sumpah pelantikan Datuk Bandar DBKU ke-8 itu akan diadakan pada 1 September depan. Bahawa pihak Majlis Kerajaan Negeri telah pun memutuskan bahawa Yang Bahagia Tuan Haji Helmi Haji Osman akan menjawat jawatan Datuk Bandar yang baru bagi Dewan Bandaraya Kuching Utara. Tuan Haji Helmi Osman adalah timbalan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Beliau adalah seorang yang berpengalaman dalam bidang kepimpinan. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi penangguhan seminar kepimpinan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Dun Pantai Damai di Kuching pada Selasa. Datuk Junaidi Ridwan yang kini merupakan Datuk Bandar Kuching Utara akan bersara pada 31 Ogos ini setelah 4 tahun memegang jawatan itu. Dalam perkembangan lain, Kuching Festival 2023 telah menerima pengunjung mencecah 1,113,744 sepanjang 24 hari penganjurannya. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng, bilangan pengunjung harian kali ini turut berjaya memecah rekod pada tahun lepas. We broke another record. That is last year our highest daily visitor per night. Last year was 80,000. In actual fact, we broke that record on the 9th day, on 5th of August. We achieved 81,058. Right, 81,058. So we break that record of 80,000. And on the second last day, because that is after the Zumba, we broke the record again. We have achieved on the 19th of August 2023 is 93,986. So next year you have to break 100,000. I don't know how you're going to do it, but that's a target. Beliau berkata demikian ketika sidang media pasca Kuching Festival 2023 pada Selasa. Justru beliau amat gembira dengan penganjuran kali ini, termasuk kehadiran beberapa div-div kehormat seperti Duta Besar Republik China ke Malaysia, Ouyang Yujing, bersama dengan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Yan. Dalam hal itu, ujarnya pihak MBKS juga menawarkan diskaun 50% untuk bayaran kompaun kepada pemandu sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka dan Hari Bandaraya Kuching bermula 23 Ogos hingga 31 Oktober tahun ini. Sent to promote plans with parking regulation and encourage
motorists to settle their compound properly, and failure to make payment during the campaign period may result in later on we will take legal action because some of the payments, some of the outstanding is long overdue. Sementara itu, mengulas mengenai kes anjing liar yang telah menggigit seorang jururawat di klinik berdekatan Pusat Komersial Stutong, Dato' Wee menjelaskan pihak MBKS telah menghantar pasukan untuk menangkap 2 ekor anjing yang telah dikenal pasti. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Premier Sarawak mengetuai rombongan Kerajaan Sarawak ke Agensi Tenaga Sweden di Stockholm pada Selasa. #saluran informasi rakyat, salam UKAS.